السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kita berada pada ayat 39 dan 40 dari surah Yusuf. Bagi tuan Miki Tafsir Kasir, turun muka pada jilid keempat, muka surat 579. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya sahibai sijni arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hai kedua temanku dalam penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang macam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak beribadah kepada yang selain Allah kecuali hanya beribadah pada nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-ngadakannya. Allah tidak menurunkan satu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah memerintahkan agar kamu tidak beribadah kepada selainnya. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Di sini kita dapat lihat kekuatan hujah yang dikemukakan oleh Nabi Yusuf AS. Begitu tersusun kalimah-kalimah yang dipilih, yang dibawakan. Ini kata Imam Asyuti dalam Ad-Durrul Mansur, antara doa Nabi Yusuf AS ketika dalam penjara itu. Elok kita amalkan. Amalkanlah doa ni tuan-tuan bila kita ni kebuntuan, tak ada jalan keluar dalam satu masalah yang berlaku. Allahumma ja'alli min kulli ma ahammani wa karabani min amri dunyaya wa akhirati farajan wa makhraja warzuqni min haythu la ahtasib waghfir li dhunubi wa sabbit raja'aka fi qalbi waqta'hu mimman siwaka hatta اغفر لي ذنوبي وثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. Allah, indahnya doa ni tuan-tuan. Sekali saya baca untuk tuan-tuan itu doa yang diwahyukan oleh Allah kepada Jibril dan disampaikan kepada Nabi Yusuf AS seperti diimpunkan oleh tafsir Jalain oleh Imam Mahali dan juga Imam Asyuti. Allahumma ja'alli min kulli ma ahammani wa karabani min amri dunyaya wa akhirati farajan wa makhraja warzuqni min haythu la ahtasib واغفر لي ذنوبي وثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. Maksudnya tuan-tuan, ya Allah, jadikan aku dalam segala urusan yang menjadikan hati aku ni berserabut, urusan dunia akhirat aku jadikan jalan keluar. Ya Allah, ya Tuhan, berilah aku rezeki di sumber yang tak disangka-sangka. Ampunkan aku kekurangan dosa-dosa yang ada padaku. Wasabbit raja'aka fi qalbi, kuatkanlah harapanku kepadamu dalam hati ini. Waqta'hu mimman siwaka hatta la arju ahadan ghairak, dan putuskanlah harapan aku kepada mana-mana makhluk selain Engkau, ya Allah, supaya aku tak mengharap melainkan kepada Engkau semata-mata, wahai Tuhan. Allahumma ja'alli min kulli ma ahammani wa karabani min amri dunyaya wa akhirati farajan wa makhraja warzuqni min haythu la ahtasib waghfir li dhunubi wa thabbit raja'aka fi qalbi waqta'hu mimman siwaka hatta la arju ahadan ghairak. Ini doa Nabi Yusuf AS ketika dalam penjara. Dan saya teringat satu kisah yang berlaku dalam kehidupan Nabi SAW. Tu bila Nabi berada dalam tekanan dan semua jago-jago Quraisy yang ada di Mekah itu menghantar surat ke memberitahu kepada orang Arab yang nak menunaikan ibadah haji. Zaman sebelum Islam pun ada haji yang sesat, haji zaman jahiliah. Ada riwayat mengatakan seolah-olah sebahagian mereka itu melakukan haji dalam keadaan bertelanjang bulat pun ada. Jadi dalam kesesatan itu mereka mengutus surat kepada sekalian orang Arab yang berada di tanah Arab itu supaya jangan menemui seorang lelaki yang berkeadaan demikian. Ni orang gila, halusinasi. Maksud mereka siapa? Maksud mereka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maksud mereka Nabi kita Muhammad SAW. Nanti datang buat haji jangan dekat orang ini. Kalau dia bercakap masuk engkau pas nanti kamu. Salah seorang yang mendapat berita tentang Nabi berada dalam gangguan fikiran seperti itu yang disifatkan oleh Quraisy, namanya Damad Al-Azdi. Damad Al-Azdi ni daripada belah-belah negara Teluk, Oman, Bahrain, Qatar, belah-belah situlah. Daripada suku dipanggil Shanu'a Azd. Al-Azd Shanu'a ni belah-belah situlah, belah-belah Teluk. Maka punya baiknya lelaki bernama Damad Al-Azdi ni, dia merupakan seorang dukun di negaranya. Dia dengar Nabi ni
seorang sakit jiwa begitu, kata-kata majnun, syair, orang mendapat gangguan fikiran, maka dia datang ibadah haji pada waktu itu dengan harapan dia dapat jumpa dengan Nabi yang dikatakan sakit tu. Dia nak merawat Nabi. Lalu dia berjumpa dengan Nabi SAW, maka pemimpin-pemimpin Quraisy pun masa risau. Ini dia jumpa dengan Muhammad, dia pula masuk Islam. Dan itulah yang berlaku, tuan-tuan. Maka dia jumpa dengan Nabi. Dia kata, saya dengar cerita tentang dirimu wahai Muhammad, sakit dan sebagainya. Saya boleh rawat kamu wahai Muhammad. Arqiq min hadhihi rih wa inna Allah yashfi ala yadi man syaa. Dia kata ramai orang mendapat rawatan dia dan pulih. Dia menghadap Nabi, berjumpa dengan Nabi dengan penuh kesopanan, baik orangnya. Dhamat Lazi ni, tuan-tuan. Sebaik saja bercakap begitu dengan Nabi, Nabi kata baik. Nabi pun mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ini doa yang merupakan khutbatul hajah, sunat untuk kita baca dalam pengucapan, tuan-tuan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dia cakap begitu saja, Nabi cakap begitu je, tuan-tuan. Khutbatul hajah ni yang tuan-tuan dengar saya ucapkan setiap hari dalam kuliah ini. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, sampai kepada wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuan-tuan dengar saja Nabi bercakap begitu, gemetar Dhamat Al-Azzi ni, tuan-tuan. Dia berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, a'id alayya kalimatik, ulang balik semula kalimah ni wahai Muhammad. Nabi mengulangkannya 3 kali. Maka beliau berkata, wallahi laqad sami'tu qawla kahana wa qawla sahara wa qawla syu'ara fama sami'tu misla kalimatika haula. Lalu beliau dengar kalimat terus masuk Islam, tuan-tuan. Hati adaka ubayyaka al-Islam. Qala fabayya'ahu. Faqala Rasulullah SAW wa ala qaumik. Qala wa ala qaumi. Rupanya Dhamat Al-Azdi ni punya pengaruh di negara Teluk. Dia pulang, habis semua masuk Islam mengikutinya. Tuan-tuan dimulakan sekalian, ini jelasnya apa yang dibawa dengan Nabi Allah ini. Hanya hati yang kering, yang kontang, yang degil, yang ingkar saja tak mau ikut, tuan-tuan, kebenaran-kebenaran yang terdapat dimuatkan dalam ayat-ayat Allah SWT. Seperti dakwah Nabi Yusuf AS ini. Ada peluang kita hafallah khutbatul hajah ini, ya. Dalam ucapan sekalipun sebagai seorang Islam, kita patut bangga dengan apa yang Nabi ucapkan. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh itu. Jadi balik kita kepada kata-kata yang timbul daripada mulut Nabi Allah SWT untuk 2 orang pemuda ni tadi. Maksudnya, wahai 2 orang sahabat penjaraku, apakah Tuhan-Tuhan yang macam-macam dan Tuhan-Tuhan yang bilang-bilang yang kamu pun tidak faham itu, kalau begitu banyak tempat untuk kamu mengadu, yang mana satu akan mengabulkan hajatmu? Boleh tak kalau kamu mengadu pada yang ni, tang tu yang lain pula yang akan membuat mudarat untukmu? Kerana ada kalanya yang ni berkuasa, ada kalanya itu berkuasa, dan jadual keberkuasaan mereka tu kita pula tentukan. Ada setengah fahaman dalam agama mereka macam tu. Ini hari kita sambut suatu kemenangan Tuhan yang baik. Dia dah siap boleh tentukan jadual kemenangan itu. Tak kepelik ni, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi Allah menjelaskan hakikat Tuhan yang mereka sembah. Allah firman, ma ta'budun. Sebenarnya Tuhan-Tuhan yang kamu sembah dan Tuhan yang lain yang kamu beri nama, hanya nama-nama yang kamu sendiri adakan daripada fikiran kamu. Dia tidak memiliki kebesaran sikit pun, dan tak ada keterangan daripada Allah pun. Tak ada bukti mana pun dicatatkan. Allah tak pernah memerlukan bukti, dalil dan pengagihan. Apa yang kita panggil ada empowerment pula daripada Allah SWT untuk mereka delegate power pula kepada orang tertentu. Maknanya Allah nak pergi bercuti ke? Jadi Allah mengkhabarkan kepada mereka bahawa hukum, keputusan, kehendak, kerajaan semuanya milik Allah SWT. Dia merintahkan kepada hamba-Nya, suruhnya supaya tidak menyembah selain daripada ini. Inilah dakwah aku untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan, beramal hanya kepadanya. Ini agama yang lurus, yang Allah restu dan Allah ridha. Akan tetapi kebanyakan manusia tak mengetahui bahawa inilah agama yang benar. Tidak mengetahui bukan sebab tidak mau berfikir, tetapi kerana malas untuk berfikir, dan kerana nafsu syahwat yang telah pun memenuhi keperluan diri dan habuan yang dikejar daripada dunia, yang mengakibatkan pintu hati itu tertutup. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sungguhnya bukan mata luar yang buta, tetapi mata hati itu yang tidak mahu berfikir dan melihat kebenaran. Jadi dalam ayat ini Allah mentakdirkan masuknya Yusuf ke dalam penjara bersama 2 orang pembantu diraja yang bekerja di istana, dan keduanya itu yang menjadi sebab dalam aturan Allah akan keluar Yusuf selepas itu. Ada perbincangan para ulama mengatakan benarkah Nabi Yusuf AS meminta tolong kepada makhluk, terlupa kepada Tuhannya, sehingga Allah menghukum baginda untuk kekal dalam penjara beberapa falabiya fi sijni bid'a sinin. Nanti kita akan lihat dalam ayat berikutnya, atau bagaimana tafsiran terhadap perkara itu. Jadi mentakwil mimpi ini merupakan satu memerlukan kepada ilmu. Dan telah saya terangkan, riwayat dikemukakan daripada Imam Malik
seperti disebut dalam tafsir Ibn Arafah, bahawa mentakwilkan mimpi dalam keadaan tidak ada ilmu itu hukumnya haram. Kita seolah-olah mempermainkan satu juzuk daripada kenabian, kerana dalam hadis yang sahih Nabi SAW sabda, ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min nubuwah, bahawa mimpi orang yang salih itu satu bahagian daripada 46 juzuk kenabian yang Allah berikan sebagai hadiah anugerah untuk mereka. Maka bila ditanya kepada Imam Malik, jawapan beliau, atal'abu bin nubuwah, adakah engkau nak main dengan satu benda bersifat kenabian? Maka tidak patut bagi seseorang itu untuk mentakwilkan benda yang dia tidak tahu. Berdasarkan saksi orang dalam penjara, Nabi Yusuf ini termasuk golongan muhsinin yang telah saya jelaskan kata-kata oleh Imam Al-Baghawi dan tafsirnya. Mereka melihat tindak tanduk, akhlak, dan terdapat juga riwayat mengatakan Nabi Yusuf menyembuhkan, mengobati orang sakit di kalangan banduan-banduan itu, meredakan hati orang yang bersedih, dan ilmunya juga luas. Kata-katanya ibarat penawar. Perkataan Nabi Yusuf ini dibuktikan pula dengan akhlaknya yang mulia. Inilah peranan lisanul hal dalam kehidupan kita, bahawa tingkah laku itu menjadi satu perutusan duta kepada kebaikan. Betapa ramai orang masuk Islam kerana melihat kepada akhlak. Nabi Yusuf memberitahu dua orang yang bertanya kepada baginda tentang takwil mimpi itu, bahawa dia akan mengkhabarkan kepada keduanya tentang makanan dan sifat-sifatnya dia siapkan. Pemberitahuan itu ternyata diperolehi daripada wahyu Allah, bukan dengan sebab perdukunan ataupun ramalan. Ia merupakan sebahagian daripada perkara gaib yang diberikan kepada baginda atas kapasitinya sebagai seorang Nabi Allah. Saya telah jelaskan yang lalu bahawa benda gaib itu pada perspektif kita, bahawa benda yang kita tak sepatutnya orang tahu, tapi dia tahu nama datuk kita, di mana kerja dia, asal usul kita. Benda itu bukan benda gaib, benda itu benda yang tak diketahui oleh orang tertentu, padahal ia telah wujud. Perkara gaib yang lain adalah perkara yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi-Nabinya. Sebagai contohnya, memperlihatkan kepada Rasulullah SAW bahawa baginda akan memasuki kota Madinah, memperlihatkan kepada Nabi bahawa baginda akan memenangi kota Mekah. Itu adalah perkara gaib yang diberitahu oleh Allah SWT kepada Nabi-Nabinya dan orang terpilih di kalangan hamba-hambanya. Dan kita juga belajar dalam penerangan pada kali ini bahawa seorang Nabi memegang amanah dakwah. Mereka pasti menggunakan peluang untuk melaksanakan kewajipannya. Dan inilah yang telah ditunjukkan oleh Nabi Yusuf. Dalam keadaan bagaimana sekalipun, tugas para Nabi, para wali Allah SWT adalah untuk memerangi perkara musyrik, perkara syirik, penyembahan berhala, dan membuang segala bentuk khurafat. Dan Nabi Yusuf mengajak mereka kepada tauhid, kepada Allah SWT sebagaimana syariat Nabi-Nabi yang diutuskan sebelumnya, datuk nenek moyangnya Ibrahim, Ishak dan juga Yaqub. Mereka merupakan benar-benar utusan Allah SWT. Jadi manfaat daripada penyebutan nama-nama Nabi itu ketika Nabi Yusuf mengaku sebagai Nabi, bagi menampakkan kemukjizatan yang diberikan oleh Allah kepada baginda, iaitu mengetahui perkara-perkara gaib. Bukanlah keadaan para Nabi jika mereka mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Inilah di antara kurnia Allah, terpeliharanya baginda daripada perbuatan zina yang telah kita bincangkan dalam kuliah-kuliah terdahulu. Juga kurnia Allah kepada orang beriman di atas nikmat perutusan Nabi kepada mereka. Seperti Allah melihara mereka daripada perkara syirik. Jadi penggunaan min syai' mana menunjuk segala bentuk perkara syirik itu memang tidak ada dalam kamus mereka, memang tidak ada dalam kehidupan mereka, memang tak terlintas dalam hati mereka. Ini merupakan satu kelebihan yang Allah berikan kepada para Nabi, dan mereka yang mengikuti para Nabi yang bersih mindahnya untuk mengikuti kebenaran, meninggalkan kebatilan walaupun ada kepentingan-kepentingan tertentu. Akan tetapi malangnya sebahagian besar manusia tidak bersyukur atas nikmat akal yang diberikan untuk memahami iman dan mengikutinya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita daripada ujian dunia dan habuannya yang bersifat begitu menarik dan menggoda iman. Tapi andai perkara itu merupakan bercanggah dengan perkara-perkara akidah dan tauhid kepada Allah Taala, maka tiada guna padanya. InsyaAllah saya akan huraikan dalam kuliah akan datang ayat yang selanjutnya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.